Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua penyelaras jabatan dan juga pensyarah-pensyarah pemantau latihan dasri Polimas bagi sesi DIS 2020. Taklimat pemantauan pelajar latihan dasri bagi sesi Disember 2020. Ia melibatkan dua fasa pelajar. Fasa yang pertama merupakan fasa bagi pelajar LI semasa yang telah menjalani latihan dasri bermula pada 28 Februari atau 1 Mac 2021 dan akan tamat pada 15 atau 16 Julai 2021. Fasa yang kedua pula merupakan fasa bagi pelajar penilaian khas yang juga dikenali sebagai MP atau PK. Pelajar-pelajar ini telah menjalani latihan industri bermula pada 25 atau 26 April 2021 dan akan tamat pada 9 atau 10 September 2021. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pemantauan pelajar latihan dasri kali ini adalah melalui kaedah online. Di akhir latihan dasri, pelajar akan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan di tempat kerja, berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai peringkat, mengamalkan kerja berpasukan, profesional dan beretika dalam mematuhi dasar-dasar prosedur dan kaedah-kaedah dan firma, dan akhir sekali pelajar akan dapat menerangkan tugas-tugas yang diberikan semasa latihan industri mengikut format yang telah ditetapkan. Objektif pemantauan latihan industri ia adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas daripada firma latihan. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan baik dengan pihak firma dan melaksanakan kolaborasi bersama industri sekiranya berpeluang. Yang ketiga, dapat memantau perkembangan dan menilai prestasi serta kesungguhan pelajar semasa latihan dan kebajikan pelajar. Yang keempat, dapat membimbing pelajar dalam menghasilkan jurnal refleksi ataupun buku laporan harian ataupun buku log dengan baik. Akhir sekali, pemantau latihan dasri juga dapat mengenal pasti masalah disiplin pelajar yang sedang menjalani latihan. Jadual ini menunjukkan senarai penyelaras zoning dari tahun 2018 sehingga 2022. Semester ini iaitu Disember 2020 sehingga Jun 2021 atau dikenali sebagai sesi 1 2021/2022. Polimas merupakan penyelaras zon utara yang melibatkan 6 buah politeknik iaitu PUO, Polimas, PTSB, PTSS, PSP, PBU dan PMTG. Ia melibatkan 4 buah negeri di utara iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Di sini disertakan jadual tempoh pemantauan LI sesi Disember 2020 merujuk kepada takwim pelaksanaan latihan dasri sesi Disember 2020 daripada Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan diminta merujuk kepada bilangan yang ketiga iaitu pemantauan LI yang mana dia terbahagi kepada 3 fasa, fasa 1, 2 dan ketiga. Pada kali ini, pemantauan latihan dasri adalah merujuk kepada tempoh pemantauan fasa 1 walaupun terdapat 2 kategori pelajar iaitu pelajar semasa dan pelajar fikir tapi tempoh pemantauan masih dibenarkan dalam fasa 1 iaitu pada 2 atau 3 Mei 2021 sehingga 11 atau 12 Jun 2021. Kaedah pelaksanaan dan pemantauan latihan dasri. Pertama, melalui proses pencalonan. Pencalonan pensyarah mentor atau pensyarah pemantau adalah daripada ketua jabatan. Pihak UPLI bertanggungjawab menyediakan surat lantikan pensyarah pemantau kepada pensyarah atau penyelia yang berkaitan. Prosedur pemantauan latihan dasri secara dalam talian. Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, sesi Disember 2020. Tujuan prosedur ini disediakan sebagai panduan dan rujukan kepada pensyarah pemantau
atau pensyarah penyelia di Polimas serta pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemantauan latihan dasari pelajar di organisasi latihan berikutan pematuhan prosedur operasi standard COVID-19. Prosedur yang digariskan ini boleh disesuaikan mengikut keperluan politeknik serta organisasi latihan. Prosedur pemantauan latihan dasari LI secara dalam talian merujuk kepada dua punca kuasa pelaksanaan. Yang pertama, Surat Edaran Makluman Garis Panduan Pengurusan Peroperasian Institusi Semasa dan Pasca PKP Wabak COVID-19 bagi Politeknik dan Kolej Komuniti yang bertarikh 29 Jun 2020. Yang kedua, merujuk kepada Edaran Prosedur Pemantauan Latihan Dasari secara dalam talian Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia sesi Jun 2020, yang mana surat ini bertarikh 30 September 2020. Pemantauan LI secara dalam talian boleh dilaksanakan sama ada melalui yang pertama, panggilan telefon, atau yang kedua, menggunakan aplikasi panggilan video dalam talian seperti Webex, MS Teams, Zoom, Skype, WhatsApp atau sebarang aplikasi yang berkenaan. Sebelum pemantauan dijalankan, beberapa dokumen yang disediakan kepada pensyarah pemantau atau penyelia. Yang pertama adalah jadual pemantauan pelajar, sila semak maklumat pelajar dan maklumat organisasi latihan serta nombor telefon yang boleh dihubungi. Yang kedua adalah borang penilaian LI pemantauan, iaitu dikenali sebagai borang Appendix 3, pemantauan LI secara dalam talian. Yang ketiga, surat lantikan pensyarah pemantau atau pensyarah penyelia. Yang ini pihak UPNI telah berikan surat lantikan ini melalui penyelaras jabatan masing-masing. Yang keempat adalah jadual rekod pemantauan, dan yang akhir sekali adalah borang permasalahan jika ada sebarang isu daripada syarikat atau firma yang dinilai oleh pensyarah pemantau. Slide ini pula menerangkan tindakan-tindakan pensyarah pemantau atau penyelia sebelum pemantauan sebenar dijalankan. Pensyarah pemantau atau penyelia perlulah menghubungi pelajar untuk mengesahkan nama penyelia di organisasi latihan dan nombor telefon yang boleh dihubungi. Seterusnya, memohon pelajar untuk mengemaskini buku jurnal refleksi atau buku log harian mereka. Untuk makluman, setiap hari pelajar perlu mencatatkan aktiviti harian di organisasi latihan, sama ada aktiviti itu yang dilihat atau dilaksanakan oleh pelajar atau diterangkan oleh penyelia. Pastikan terdapat jalan kerja ringkas, pengiraan dan juga gambar rajah yang sesuai untuk menerangkan aktiviti harian pelajar. Pelajar juga boleh mengambil gambar tersebut, menangkapnya, mencetakkannya dan melekatkan di muka surat yang berkenaan. Pastikan setiap refleksi mingguan pelajar dikemaskini setiap minggu dan terdapat tanda tangan penyelia, cop dan tarikh pengesahan. Pensyarah pemantau perlulah menetapkan masa temujanji pemantauan antara pensyarah pemantau dengan penyelia organisasi latihan. Surat pemantauan secara rasmi dikeluarkan kepada organisasi latihan. Tajuk surat pemantauan tersebut adalah surat temujanji pemantauan yang kebiasaannya perlu dihantar kepada organisasi latihan pelajar seminggu sebelum pemantauan sebenar dilakukan. Seterusnya adalah memaklumkan berkaitan borang penilaian Appendix 1 dan Appendix 2 kepada pelajar. Pelajar perlulah memberikan borang Appendix 1 dan 2 ini kepada penyelia organisasi bermula minggu ke-18 latihan, iaitu bagi pelajar semasa mulai 27 Jun 2021, manakala bagi pelajar MP atau penilaian khas PK mulai pada 25 Julai 2021. Borang Appendix 1 dan Appendix 2 yang telah lengkap
perlulah dipost atau di-email ke Polymas sebelum minggu terakhir latihan industri, iaitu minggu yang ke-20. Di sini disertakan alamat email yang boleh dihantar Appendix 1 dan Appendix 2, iaitu di alamat upli_polymas@polymas.edu.my ataupun upli.polymas@gmail.com. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, ini adalah perkara yang perlu dicatatkan di dalam buku jurnal refleksi atau buku log pelajar. Yang pertama adalah tarikh dan hari kerja, kedua adalah jenis gerak kerja atau tajuk, ketiga adalah objektif kerja, keempat langkah-langkah kerja, kelima lakaran yang berkaitan, yang akhir sekali adalah kesimpulan atau komen terhadap kerja yang dibuat. Buku jurnal refleksi perlulah merekodkan berkaitan kerja yang dilakukan. Seperti yang saya sebut tadi, adalah berbentuk ringkas dan juga padat dengan maklumat. Lakaran dan pengiraan yang berkaitan kerja yang berulang perlu dinyatakan langkah-langkah kerja yang dibuat. Ini saya ulang lagi sekali, jenis-jenis gerak kerja yang perlu dicatatkan dalam buku jurnal refleksi ataupun buku log harian pelajar, iaitu kerja-kerja yang dilakukan sendiri oleh pelajar, kerja-kerja yang dilihat oleh pelajar, dan kerja-kerja yang didengar atau diterangkan kepada pelajar oleh penyelia. Manakala bagi refleksi mingguan pula, pelajar-pelajar perlu membuat ringkasan kerja seminggu pelajar mengikut format yang telah tertera di dalam bahagian refleksi mingguan. Yang pertama adalah pengetahuan atau kemahiran diperolehi sepanjang minggu. Yang kedua adalah impak atau kesan kepada pelajar. Dan yang ketiga adalah komen atau cadangan dari penyelia industri, yang mana akhir sekali penyelia industri perlulah menurunkan tanda tangan dan syok penyelia ataupun syok firma untuk mengesahkan refleksi mingguan pelajar, dan juga perlunya tarikh pengesahan tersebut. Slide ini pula menerangkan beberapa perkara yang perlu dilakukan semasa proses pemantauan dijalankan. Yang pertama adalah memastikan fail pemantauan ada bersama pensyarah pemantau atau pensyarah penyelia semasa sesi pemantauan secara dalam talian dijalankan bersama dengan pihak organisasi latihan. Yang kedua, mendapatkan maklum balas daripada penyelia organisasi latihan berkaitan prestasi pelajar yang dipantau. Yang ketiga, pensyarah pemantau perlulah mengucapkan terima kasih kepada organisasi latihan kerana menerima pelajar untuk menjalani LI di organisasi latihan berkenaan. Yang keempat, pensyarah pemantau perlulah memaklumkan proses pemantauan sesi ini hanya secara dalam talian kerana pematuhan kepada prosedur operasi standard COVID-19 yang sedang berkuat kuasa. Pensyarah pemantau atau pensyarah penyelia perlu menyediakan borang Appendix 3 sebagai panduan kepada pemantauan untuk catatan markah. Manakala penyelia organisasi latihan perlu bersedia dengan buku jurnal refleksi atau buku log harian sebagai rujukan untuk menjawab soalan. Seterusnya, mendapatkan maklum balas dan segala maklumat berkaitan prestasi pelajar sepanjang menjalani LI, iaitu seperti kehadiran pelajar, disiplin pelajar dan lain-lain yang berkaitan. Yang ketujuh, pensyarah pemantau perlulah melengkapkan markah dalam borang Appendix 3 untuk pemarkahan buku jurnal refleksi. Pelaporan di bahagian D, kita rujuk kepada borang Appendix 3. Markah diambil kira melalui maklum balas penyelia organisasi latihan kerana penyelia organisasi latihan yang menyimak buku tersebut secara berkala. Seterusnya, yang ke-9, memohon kerjasama penyelia organisasi latihan untuk mencatat maklumat pensyarah pemantau
atau pensyarah penyelia beserta tarikh dan masa pemantauan dilaksanakan pada halaman refleksi mingguan atau harian semasa proses pemantauan ini berlaku. Dan akhir sekali, sekiranya terdapat aduan permasalahan mengenai pelajar, pensyarah pemantau atau pensyarah penyelia perlu mengisi borang permasalahan. Nota atau pesanan, mohon diingatkan kepada organisasi latihan bahawa segala dokumen penilaian LI perlu dah dimasukkan dalam sampul dan digam untuk diserahkan kepada pelajar untuk dihantar ke Polimas secara terus ataupun melalui pos atau di-email secara terus ke UPRI di alamat upri_polimas@polimas.edu.my ataupun di upri.polimas@gmail.com. Elakkan daripada faksimili kerana dikuatiri dokumen penilaian LI akan terdedah kepada pihak lain yang tidak berkaitan atau kurang jelas. Sekiranya dipos, pastikan semua dokumen penilaian LI sampai ke Polimas sebelum minggu terakhir LI, iaitu minggu yang kedua. Ini adalah bahagian pengakuan semakan jurnal refleksi yang kebiasaannya diperakui oleh pensyarah mentor atau pensyarah pemantau, tetapi disebabkan oleh pemantauan LI pada sesi Disember 2020 kali ini dilakukan secara atas talian, maka pensyarah penyelia ataupun pensyarah pemantau dimohon memaklumkan kepada penyelia industri untuk mengesahkan ruangan ini bagi pihak dan menurunkan tanda tangan dan juga cop serta tarikh pengakuan ini dilakukan. Sekiranya terdapat pelajar yang memohon cuti dengan syarikat, surat tersebut perlu ditampalkan pada muka surat berkenaan. Selain daripada itu, sekiranya pelajar cuti sakit, perlulah mendapatkan surat cuti sakit tersebut atau dikenali sebagai MC dan perlu dilekatkan pada muka surat yang berkenaan pada hari berkenaan juga dan pastikan penyelia menandatangani dan mengesahkan pada ruangan tersebut. Ini adalah contoh borang appendix 3 yang perlu ada bersama pensyarah pemantau semasa proses pemantauan dijalankan. Di bahagian ruangan di bawah terdapat nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2 ini perlu dilengkapkan oleh pensyarah pemantau. Ini adalah ruangan nombor 1 yang terdapat dalam borang appendix 3 yang perlu dilengkapkan oleh pensyarah pemantau sebelum borang appendix 3 itu boleh dihantar ke unit latihan industri di mana pensyarah pemantau perlu menurunkan cop nama pensyarah pemantau beserta dengan tarikh pemantauan yang dilakukan. Manakala ruangan nombor 2 yang berada di sebelah kanan bahagian bawah borang appendix 3 di mana pemantau perlulah mengisikan nama pegawai yang tuan-puan hubungi beserta dengan tarikh dan masa di ruangan ini. Dalam borang appendix 3 terdapat juga ruangan komen pensyarah yang perlu diisi hasil rumusan maklum laporan atau maklum balas yang diterima daripada penyelia organisasi latihan pelajar seperti contoh di bawah: prestasi pelajar baik di organisasi latihan serta kesesuaian organisasi latihan dari segi bidang latihan, perancangan latihan serta kemudahan dan kebajikan pelajar. Pensyarah pemantau atau pensyarah penyelia juga perlu melengkapkan jadual rekod pemantauan atau laporan rumusan pemantauan dan kemudian diserahkan kepada UPRI. Sekiranya terdapat masalah gagal menghubungi penyelia di organisasi atau pelajar, sila maklumkan kepada pihak UPRI dengan kadar segera dan pihak kami akan mengambil tindakan yang sewajarnya.
Pesyarah pemantau atau pesyarah penyelia perlu memasukkan markah penilaian LI pelajar yang dipantau ke dalam sistem SPMP Polimas UPLI. Sila rujuk lampiran 1. Pastikan semua dokumen penilaian LI yang berkaitan telah dilengkapkan serta mencukupi dan dihantar ke UPLI selepas pemantauan dilaksanakan dengan kadar segera. Ini adalah contoh jadual lawatan. Jadual ini akan dibekalkan kepada semua pesyarah pemantau latihan industri bagi sesi Disember 2020. Tuan-puan boleh gunakan jadual lawatan ini untuk merujuk perkara-perkara seperti bernama pelajar, nombor pelajar, kod program, firma pelajar serta alamat, dan juga nombor telefon pelajar, nama pegawai yang menjadi penyelia di organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan pesyarah pemantau latihan industri dimohon melengkapkan jadual pemantauan seperti berikut. Nama penuh pemantau, nombor telefon pemantau, sila dapatkan nombor telefon terkini pelajar. Jika ada sebarang perubahan, sila tanda tangan, tulis tarikh pemantauan dan cok jawatan pada jadual pemantauan yang telah dilengkapkan. Pihak UPLI juga membekalkan borang pemantauan latihan industri secara atas talian, yang mana borang ini adalah hasil daripada jadual pemantauan latihan industri yang sebelum ini. Di dalam borang ini terdapat 9 perkara yang perlu dititik beratkan. Yang pertama adalah tarikh panggilan tuan-puan semasa pemantauan dilakukan, masa panggilan mula dan tamat, nama organisasi latihan, nama pelajar, nombor pendaftaran, nombor telefon, yang mana di ruangan nombor telefon pegawai adalah kosong. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi pada ruangan ini. Nama pegawai atau penyelia telah dimasukkan, tetapi sekiranya terdapat perubahan, sila catatkan pada ruangan tersebut. Ruangan akhir sekali adalah ruangan pemanggil, iaitu nama tuan-tuan atau puan pemantau. Ini merupakan paparan di bahagian bawah borang pemantauan latihan industri secara atas talian, yang mana terdapat bahagian perakuan. Pesyarah pemantau yang terlibat adalah dimohon membuat perakuan di ruangan ini, dan sila kosongkan ruangan di bawah garisan kegunaan UPLI untuk pihak UPLI melakukan perakuannya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pemantau mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan mendapatkan borang-borang atau dokumen yang berkaitan, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari blog uplimas.wordpress.com untuk memuat turun borang-borang yang berkenaan. Makluman kepada semua pelajar Polimas, surat pengesahan tamat latihan industri boleh dimuat turun dari laman web Polimas 2 minggu sebelum tarikh tamat latihan. Email UPLI yang boleh dihubungi adalah upli_polimas@polimas.edu.my atau upli.polimas@gmail.com. Boleh juga dilayari dalam page Facebook, iaitu UPLI Polimas @facebook.com untuk maklumat terkini unit perhubungan dan latihan industri. Kerjasama anda didahului dengan ribuan terima kasih. Di bawah ini adalah gambar-gambar staf unit latihan industri Polimas bagi sesi DIS 2020 beserta dengan nama dan nombor telefon untuk dihubungi.